Okey, awak nampak tak paparan cikgu sekarang? Nampak. Nampak. Okey, yang ini kita dah buat minggu lepas kan? Awak dah jawab habis belum? Saya tak dapat nombor 7. Saya pun tak dapat nombor 7. Nombor 7 Sekejap cikgu. Cikgu. Nombor 7 je Sekejap Cikgu kena off speaker ni. Okey, dengar tak sekarang cikgu cakap? Dengar. Dengar. Okey, dengar Kita teruskan nombor 7 7. Nombor 7. Okey, soalan ni Betul soalan ni? Okey, soalan ni kalau awak tengok bermula X dan Y dihubungkan oleh persamaan ini dengan keadaan R ialah pemalar. Okey, dengan keadaan R ialah pemalar. Rajang 8 menunjukkan graf garis lurus yang diperolehi dengan memplotkan Y tolak X melawan 1/X. Okey, di sini kita kena take note lah benda ni. Dia suruh awak ungkapkan H dalam sebutan P dan R. Okey, yang ini awak tak payah tengok pun lagi. Yang pentingnya sekarang kita keluarkan dia punya persamaan yang diberikan. Okey. Kita pun tulis kat sini. Sekejap. Y sama dengan X tambah R per X kuasa 2. Okey. Disebabkan sini kita punya paksi Y ialah Y tolak X. Okey. Jadinya, ni awak nampak tak? X ni dah ada kat sebelah sini. So sekarang kita nak Y tolak X. Apa kita nak buat dengan X ni? X tu bawah sebelah ni. Jadi tolak. Awak bawa je. Tak payah nak bagi-bagi macam sebelum sama dengan Y tolakkan dengan X. Kita olah benda ni je. Y tolak X sama dengan R per X kuasa 2 kan? Okey, sekarang ni yang ini dah jadi Y kita. Ni Y kita dah jadi dah ni. Dah jadi kat sini. So, Y besar kita dah jadi. Sekarang yang ini pula. R. Kalau cikgu tulis macam ni. Kenapa cikgu nak tulis macam ni? Sebabnya yang ni, yang ini ialah X besar kita. X besar kita ialah 1/X kuasa 2. So, ini dah jadi dah ni. Okay, R ni menjadi apa sekarang? R ini menjadi R itu menjadi apa? M. R itu ialah M awak. So, M kita adalah bersama dengan R. Jadi dia suruh ungkapkan H dalam sebutan P dan R kan? H di mana H kita? Okey, sini. Jawapan dia cikgu bagi tak hari tu? Masih.
Jadi kita kena gantikan koordinat ni di sini. H2 sebab H dengan P berada di situ Okey, cuba kita cari C. Okey, C kita sekarang berapa? Kita ada tak C sekarang? Tak ada kan? C kita tak ada kan? Ini Tak. ditambah. Tambah kosong lah sebab C kita tak ada. Okey, C kita ini ialah kosong. Sebab tak ada C kita di sini. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Tapi C-nya tak ada. So, C kita kosong. Jadi, kita gantikan koordinat ini. Ini X, ini Y. Gantikan kat sini. So, Y kita sekarang ialah Y kita ialah 5P tolak M kita ialah R. X kita ialah H per 2. C kita ialah kosong. So, dia kata H. Dia nak H kat depan. So, benda ni, seketul ni. Yang seketul ni, cikgu alihkan dia ke sini. Okay, so dia akan jadi R H per 2. Harapkan sama dengan 5P. Okey, 2 ni alihkan sini. So, RH sama dengan 10P. Kita nak H. H sama dengan 10P per R. Okay, sebab dia kata H dalam ungkapan, dalam sebutan P dan R. So, ginilah jawapannya. Cikgu ada bagi jawapan tak awak? Itu ada bagi jawapan tak? Tak. Tak bagi Ini tahun berapa? 2017. Nombor cikgu salah ambil buku. Okey, tapi jawapannya memang macam tu lah. Sekejap cikgu ambil buku sekejap. Salah ambil buku pula. Okey, sekejap. Hukum linear. Okey, jawapan dia ialah H sama dengan 10P per R. Okey, ada masalah tak? Betul dah ni jawapan kita ni? Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Faham. Okey, ada lagi tak masalah soalan ni? Sebelum kita proceed kepada pembelajaran kita pada hari ni. Okey, sampai nombor 7-nya cikgu bagi tu. Nombor 6 tak ada masalah Apa jawapan yang awak dapat?
Q sama dengan 3, H sama dengan 5. Q sama dengan 3. 3. 3. Salah tu. Q sama dengan negatif 3 jawapannya. Q sama dengan negatif 3 dan H sama dengan 5. Cikgu saya dapat. Q sama dengan negatif 3, H sama dengan 5. Betul tak? Betul. Alright. Kalau betul jangan salah. Nombor 5 jawapan awak apa? Y sama dengan 3X kuasa 2. 3X kuasa 2 tambah X tambah 6. Okey, tambah X tambah 6. Bagus. Okey, seterusnya. Yang ni dah bincang. Nidah. Okey, jadi untuk kertas 1 rasanya awak dah tak ada masalah. Untuk kertas 2 hari ni. Okey, cikgu tak sempat semalam. Bukan tak sempat, terlupa. Hari ni kita ada MX. Okey, tak apalah. Hari ni kita tengok awak punya buku teks pula. Ada buku teks dengan awak? Sekejap, cikgu ambil buku teks. Soalan buku teks. Okey, nampak tak sekarang? Nampak. Okey, skrin ni nampak Masalah. Sebab cikgu tak nampak ni, awak nampak ke tidak ni? Okey. Buku teks awak muka surat 167. Cuba awak buka. Teks ada kan? Okey, hari ni awak kena sediakan kertas graf lah. Ya, sebab hari ni kita nak melukis graf ni. Okay, kita terus kepada latihan. Latih diri 6.6 muka surat 167. Aplikasi hukum linear. Sebabnya awak dah boleh menjawab soalan kertas 1 SPM tu. So yang depan-depan muka surat buku teks awak tu sebenarnya awak tak ada masalah lah. Okey. Jadi hari ni kita tengok aplikasi hukum linear. Soalan yang pertama, jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi populasi sejenis bakteria yang disimpan dalam satu tabung uji. Okey, yang ni penting ni untuk awak jadi farmasis ke apa ke. Okey. Formula ubah X mewakili bilangan jam dan Y mewakili jumlah populasi. Okey, ni nampak X bilangan jam, Y populasi. Okey. Yang dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan PQ kuasa X. Okey. Dah bagi dah ni macam tadi juga. Y sama dengan PQ kuasa X. Dengan keadaan P dan Q adalah pemalar. Okey. PQ ni pemalar. Sekarang bila soalan macam ni, awak terus kepada awak punya kertas graf. Okey. Kita terus buat table yang dia minta ni, kita terus pada soalan dia. Biasanya cikgu tak suruh awak baca soalan kan, tapi untuk yang ini, awak terus baca soalan dia. Dia suruh plot apa? Plot log 10Y melawan X. Okey. Jadinya awak buka awak punya awak buka awak punya kertas graf. Okey. Ada tak kertas graf? Di atas kertas graf awak tu, cikgu nak install kertas graf. Okey, ada kertas graf tak dengan awak sekarang? Ada. Okey, kertas graf awak ni macam ni gayanya. Kejap ya. Nak besarkan sikit.
Okey, sekarang awak nampak getah graf Okey, sekarang awak nampak getah graf. Dekat getah graf awak ni, okey, untuk menjawab soalan SPM awak tu, dekat getah graf awak terus buat dia punya table. Di atas kertas graf cara nak menjawab getah 2 ni sekarang ni cikgu nak ajar. Di atas kertas graf ni awak terus buat table yang dia minta. Dia kata plotkan log 10 Y melawan X. Okey, jadi awak terus buat ambil bahagian yang atas ini saja. Takut graf awak nanti terkena dekat awak punya kotak pula. Ini tak betul cikgu tak guna pembaris ni, awak guna pembaris lah. Okey, dia suruh plot apa tadi? Apa melawan apa? Okey. So paksi awak X ialah X, dia kata kat situ. Kemudian log 10 Y. Okey, kat sini log 10 Y. Buat sama-sama bina dulu table ni. Buat sama-sama sekarang. Okey, awak tolong bina dulu di atas kertas graf awak bina table ni. Yang atas ialah X, yang bawah ialah log 10Y. Sebab apa cikgu buat yang atas dulu X? Sebabnya nanti takut awak nak plot tu awak terbalik. Okey. Dah siap tablenya? Maha dah siap Maha? Dah cikgu. Alright. Kita pergi pada X. X dia kata dekat buku awak tu awak rujuk buku teks awak Cikgu tak boleh nak tayangkan dua-dua ni. 2. 2 letak 2. Kemudian Y tu dia kata 3.98. Jadi awak ambil kalkulator, awak tekan log 3.98. Okey, bila awak tekan log tu memang dia dah log 10 Log 10 Y dia kata. Log 3.98. Cuba tekan. Log 3.98. Dapat berapa? 0.6. 599 Okey. 0.60 lah. Okey. Awak kena ambil nombor ni 2 titik perpuluhan sebabnya dekat dalam table dia bagi dekat awak 2 titik. Jadi awak kena ikut. Bila dia kata 2 titik perpuluhan dalam table awak ni juga awak jangan terus tulis 0.6 je. 0.60 lah sebab kita dah bundarkan dia. Okey. Yang nombor 2, 4. X dia 4 lah sebab dia kata XX. Okey, kemudian Y dia 6.31, awak tekan lagi log 6.31. Tekan calculator. Dapat berapa? 0.80. 0.80 and then 6. 6. Bawah 6, 10. So tekan log 10 pula. 1. Log 10 kita dapat 1.00. Sama juga kaedahnya 2 titik perpuluhan kena tulis. Kemudian lepas 6 berapa? 8. Okay, log 15.85. Log 15.85. 1.20. 1.20. Okey, kemudian lepas 8 berapa? 10. Bawah dia ialah log 25.12. Apa dapat? 1.40. 1.40 and then lepas 10 berapa? 16. Okey, 16 terakhir. Okey, 16 berapa? Log 100. Log 100 berapa? 2. 2 tepat 2.00 lah awak tulis kat situ.
Okey. Table awak ni jangan terkeluar pula. Terlebih-lebih lah tu cikgu buat. Okey, siapkan dulu table dia. Okey, sekarang ni dia suruh awak plotkan log 10Y melawan X. Okey, maksudnya sekarang log 10Y ni kat sini. Kat si Y kita. X kita kat bawah sini. Dengan menggunakan skala yang sesuai. Biasanya dalam SPM dia dah bagi skala dekat awak tapi dekat sini dia tak bagi. So kita nak guna skala apa ni untuk pasti X kita ni? Sini 2 sampai 16 paling besar. Maksudnya kita nak guna apa? 1 cm, 2 cm, 1 meter. Kalau kita buat, okey, kita akan buat garisan. Okey, cikgu punya kertas graf ni separuhnya ni, tak muat Nanti awak buat garisan, buat dulu garisan, garis. Guna pembaris Kita tak guna pembaris ni. Ini. Okey. Ini X kita, ini log 10Y kita. Okey, awak cuba buat dulu, buat garisan ni. Kemudian kita kena kira X kita mesti wajib sampai 16. Kalau sini cikgu buat 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baru tak cukup. So cikgu try buat 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tak muat juga. 2, 4, 6, 8, 14, 16. Okey, bermaksud 16 ni kalau cikgu nak buat 2, 2, 2, cikgu kena buat dia punya paksi Y di sini. Okey. Ada masalah Tapi ini soalan buku teks ni dia tak ada skala. So tak ada masalah lah, kita boleh ubah benda ni. Supaya graf kita tu besar lah. Awak jangan buat skala yang terlalu kecil. Susah nanti nak kira. So, cikgu mulakan sini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okey, ngam-ngam kat situ 16 kita. Okey. Kemudian yang ni paling kecil berapa? Log 10Y kita. Berapa paling kecil? Berapa? 0.6. Paling besar? 2 kan? Okey. Cikgu nak paling-paling graf awak ni awak guna 3/4. Okay, so nak buat skala berapa kat sini? Awak guna 2 cm Nak buat skala berapa? Kalau awak buat 0.1, 0.2, muat tak sampai atas ni 2.0? Tak. Tak muat. Okay. Kalau tak muat kita guna 0.2. 0.2 muat tak? 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, sambung Muat tak? Graf cikgu ni memang tak muat ni sebabnya separuh. Cikgu tak muat nak ni semua. Okey, muat tak? Muat. Muat Muat, Jadi okey, jadi awak buat skala 0.2 yang log 10Y ni. Okey, cuba plotkan yang pertama. 2, 0.6. Okey, lebih kurang macam ni lah. Cikgu buat 1 2, 0.6 di sini. Cikgu pun plot 0.6. 4, 0.8 di sini lebih kurang. Okey, kemudian 6, 1.0 lebih kurang di sini. Okay, yang seterusnya ni awak sambung. Okay, sambung. Nanti ambil pembaris panjang jangan pembaris pendek. Awak sambungkan semua sehingga memotong paksi Y awak. Okay. Ni cikgu tak tahu ni betul tidak ni. Sebab kita nak dapatkan dia punya C. Itu paling penting. Hukum linear ni M yang pertama. Perkara kedua C kita. C kita dapat ialah pintasan Y. Pada paksi Y kita ni. Log 10Y ni pintasan Y. Okay. Sambungkan semua sehingga ni. Okay, cikgu nak jawapan
jawapan graf Maha. Maha nanti awak post dalam grup. Cikgu ambil graf awak nanti. Okey cikgu. Okey, buat sekarang. 5 minit. Okey, pada Maha. Cik cikgu cikgu. Siapa yang dah siap selain Maha? Amisha dah siap grafnya? Kejap cikgu nak gariskan. Okey. Gariskan lepas tu post dalam grup. Nanti cikgu ambil cropkan.
Sekejap cikgu tengah crop Amisha punya ni. Amisha punya yang hantar tadi ni. Ha. Sekejap. Okey, sekarang awak nampak tak yang Amisha punya graf ni? Nampak cikgu? Okey, semua orang sama dapat sama macam Amisha ni? Okey, kita check Okey, kalau cikgu perasan ni yang Amisha punya ni, tadi dia buat table di sini. Betul Amisha? Betul. Ni dia padam ni. Okey, graf kita ni memang tak boleh kena table ni. Tapi table ni untuk memudahkan pemeriksa, untuk soalan ini, untuk soalan hukum linear ni memang fully 100% awak jawab di atas kertas graf ni. Awak jawablah kat sini ke, awak jawab kat sini ke. Yang pentingnya tak kena graf ni. Okey, memudahkan pemeriksa nak tanda awak punya soalan nombor ni. Yang ni biasanya KBSM soalan nombor 7 ni. Biasanya pemeriksa galakkan awak tanda kat, dia akan tanda kat sini terus. So table ni saja awak dah dapat 2 markah ni. Table ni kalau semua betul, ikut titik perpuluhan dia. Okey, 2 markah di sini. So nampak tak ni? Semua titik ni kena. Okey. Dan dia memotong pada 0.4. Okey, bagus Amisha, awak dah potong pada 0.4 ni. Awak jangan buat graf awak sambung tu dengan pembaris pendek. Kalau guna pembaris pendek awak sampai sini. Lepas tu awak sambung pula, dia akan jadi sengit. Okey, itu dah tak jitu dah tu. So, dia sama macam fizik ni. Kalau awak belajar fizik kan, dia sama macam fizik. Okey. Guna pembaris panjang dan jangan stop sampai sini je. Potongkan paksi Y kita ni. Wajib potong paksi Y kita ni. Dan terus keluarkan dia punya C lah. Di sini C kita. Okey. Perkara kedua, awak kena cari M dia. Yang ini untuk awak dapatkan C ni, betul tak C kita nak potong kat sini? Awak boleh guna kalkulator sebenarnya. Okey, sekarang ambil kalkulator awak, cikgu nak ajar macam mana kaedah cara nak menyemak betul tak C kita potong dekat 0.4 ni. Okey, ambil kalkulator. Awak tekan satu. Okey, 2 kali, mod 2 kali. Awak tekan mod 2 kali. Kita nak semak betul tak C dia 0.4 ni. Mod 2 kali, jumpa apa? SD rect base, betul? Betul. Okey. Awak tekan rect tu, rect nombor 2. Tekan nombor 2. Dekat rect tu ada nombor 2, awak tekan nombor 2 sekarang. Dia keluar LIN, lin, betul? Betul. Okey, lin tu sebenarnya untuk singkatan untuk linear. Garis lurus lah. Okey, tekan nombor 1 sekarang. Okey, dah tu dah tak keluar apa-apa kan, keluar kosong kan? Okey, masukkan 2 koordinat yang pertama kita tadi. Maksudnya tadi X kita ialah 2. So kita pun masukkan. Tekan 2, tekan koma. Tekan 2, tekan koma. Koma tu dekat sebelah M+. Sebelah M+ tu ada koma gitu. Jumpa tak? Jumpa tak? Jumpa. Okey.
2 koma, kemudian Y kita tadi berapa lah 10 Y tadi yang pertama? Nampak ni. Ni berapa? 0.60. 0.60 2,0.60. 2,0.60. Kemudian awak tekan M plus. M plus. Dia akan keluar N sama dengan 1. Kemudian, okey, bila dah keluar N sama dengan 1, masuk yang nombor 2 pula. Tekan 4. Tekan koma lagi. 4 koma lagi apa ni, Misha? Nampak? 0.80. 0.80 tekan M plus lagi. Dia keluar N sama dengan 2, betul? Betul. Betul. Okey, kemudian, kejap cikgu pun dah lupa. Okey, kemudian awak tekan shift 2. Awak tekan shift yang belah atas tu. Lepas tu tekan nombor 2. Shift 2. Dia keluar apa? Dia keluar macam ni. X bar gitu kan? Okey, awak tekan yang bulat tu belah belah gini. Belah kanan. Belah kanan awak. Sampai dia keluar A, B, R. 1, 2, 3 dia tulis gitu. Cuma tak? Jumpa. Okey. Okey, awak tekan 1 dulu. Sama dengan. Tekan 1. Tekan nombor 1, tekan sama dengan. Dapat berapa? 0.4. Okey, 0.4. Cikgu tulis dulu kat sini. Okey, kemudian tekan shift. Tekan 2 sekali lagi. Keluar macam tadi. Tekan yang belah kanan. Sampai keluar A, B, R sekali lagi. Shift 2. Tekan yang bulat tu belah kanan. A, B, R. Tekan B pula. Sekarang ni jawapan kita A dengan B kita nak pakai. Tekan nombor 2. Tekan sama dengan. Dapat berapa? 0.4. Tak, nombor 2. Nombor 2. 0.1. Mana? Nombor 2 tadi awak tekan A, nombor 1 tu tadi tu, 0.4. Tekan B pula. 0.1 kan? Alright. Jadi A ni sebenarnya daripada kalkulator, A ni ialah C kita. Ni nampak ni, Amisha dah potong 0.4 ni, betul lah ni. Yang B ni ialah M kita. Nanti kalau awak kira M tu, awak boleh check. M awak mesti dapat 0.1 dekat sini. So, untuk mengira M, awak ambil koordinat yang betul-betul kena. Jangan ambil yang kita dah buat ni Ambil yang betul-betul kena. Kat sini betul-betul kena tak, Amisha? Kena T ni tak? T junction ni. T junction ni dia memang kena betul-betul. Kena tak situ, Amisha? Dia terlari sikit je. Dia dah nak kena. Dia Lari. Okey, lari jangan ambil kat situ. Kat sini kena tak? yang tu kena. Ini kena. Okey, cuba baca koordinat di sini, Amisha. Bawah awak ni cikgu tak nampak apa. Ini dengan ini. Baca koordinat dia. 12. Dekat T 12. tu cikgu. Yang dekat tengah T tu kan. Dia 1.6. Ya. Sini lah sini. 1.6. 1.6 12 1.6 Okey. Lepas tu kita punya C ni kita dah ada koordinat. Awak ambil yang sini 1, awak ambil yang sini 1. Jangan ambil dekat sangat nanti tak jitu awak punya M. Okey, koordinat C kita apa? 0.4 lah kat sini, betul? Betul? Y kita kan 0.4, jadi 0.4 koordinat dia. Jadi awak kira di atas kertas gerawat juga. M. Okey, susun terbalik kan? 12, 1.6, 1.6 ke atas, 12 kat bawah, tolak. 0, 0.4 atas,
Kosong kat bawah. Okey, cuba kira ni berapa dapat? Berapa dapat? Kosong poin satu. Sini kita akan dapat 1.2, betul? Bahagi dengan 12 kan? Okey, kita akan dapat M dia 0.1. So, benarlah apa yang kita buat ni. Sama dengan jawapan kalkulator kita ni. Maksudnya, C kita dah betul, M kita dah betul. Ini cara nak menyemak ini awak kena ingat lah ni. Benda ni tak ada dalam exam ni. Ini cara tekan-tekan kalkulator ni. Awak buatlah note sedikit untuk awak. Okey. Jadi, M dah dapat, C dah dapat. Okey, kita pergi kepada persamaan asal dia tadi. Jangan nak padam. Ini cikgu nak padam boleh padam Awak dah take note kan? Nak guna ni. Okay. Jadi sekarang kita tengok balik dia punya persamaan asal tadi. Persamaan asal kita tadi ialah Y sama dengan PQ kuasa X. Betul? Awak tengok balik buku teks awak tu. Dia bagi dekat atas tu sebelum table tu Y sama dengan PQ kuasa X. Betul Pada jadi 6.6 tu. Okey, jadi sekarang ni awak punya graf ni adalah log 10Y dengan X. Jadi X kat bawah. Log 10Y X. Jadi awak kena olah benda ni biar dia jadi log 10Y untuk Y kita. Nak buat apa ni sekarang? Macam mana nak buat? Kita akan masuk log 10 lah kan? Biar dia jadi log 10Y. So, masukkan sebelah kiri. Kena juga masukkan sebelah kanan. Mana boleh masuk sebelah je? PQX. Okey, bila dah jadi gitu. Ingat, ini dah jadi macam ni dah. Sama. Jadi, log 10Y, ini ceraikan dia. Ni apa sih darab? Dia akan jadi apa? Tambah. Tambah, ada orang baru masuk. Okey, tambah. So, dia akan jadi log 10P tambah log 10Q kuasa X. Okey, boleh? Kita ceraikan dia daripada operasi darab ni. Kita jadikan operasi tambah dan log-log tu kena tulis 2 kali lah. Dia dah bercerai. Dan turunkan X kita ni. Sebab kita nak MX. Log 10Y sama dengan, ini cikgu turunkan turunkan. Log 10P X dia tu cikgu letak macam tu. Sebab apa? Sebab apa cikgu letak macam tu? Ni maksudnya cikgu rearrange balik lah. So sebab apa cikgu letak macam tu? Sebabnya ini ialah Y kita ni. Dah jadi Y kita. X kita besar kat sini ialah X juga. So ini X kita. Ini X kita. Ini apa ni sekarang ni? M. Sini akan jadi M. Sini akan jadi? C. C. Ini akan jadi M, ini akan jadi C. Sebab itu dia dah soalan B tu dia tanya awak. Seterusnya daripada graf cari nilai P dan cari nilai Q. Okey, P kita berada dekat M ni, Q kita berada dekat P. Sorry, ni salah tulis Log 10. Ni salah tulis ni. Log 10Q lah. Lupa pula. Ni Q kan. X kita turun kat depan je. Tapi cikgu tulis kat belakang supaya awak tak keliru lah. Y sama dengan MX tambah C kan. Bukannya Y sama dengan XM tambah C. Boleh tu. Yang tu susun balik je.
Jadi log 10 Q kita ialah M. M kita dah dapatkan tadi ni. Jadi kita pun tulislah dekat. Yang ni semua awak tulis atas kertas graf ni Tulis kat sini. Kat sini. Cikgu tulis kat situ supaya awak nampak tu jelas. Okey, jadi dekat atas kertas graf awak juga ni, awak tulis olahan dia ni. Ini dah satu markah di sini. Okey, awak ambil log 10 Q sama dengan M. M kita 0.1. Tulislah. Sekarang tujuan kita nak dapat nilai Q. Apa nak buat ni? Supaya kita dapat Q je. Apa buat? Tendang. Tendang. Bagus. 10 kuasa naik 0.1. Dia tendang. Automatik. Bila dia tendang ini naik atas, ini automatik hilang. Log hilang, Q dia muncul. Okey. Tekan kalkulator. Q sama dengan 10 kuasa 0.1 dapat berapa? Berapa dapat? Berapa kelas? 1.259. 1.259. Okey, 259. Okey. Itu jawapan untuk Q. Iaitu soalan B2 Roman. Okey, tulislah kat situ B2 Roman. Dalam buku awak tu. Okey, untuk B1 Roman kita belum buat. P kita berada di C. So, kita pun tulis B1 log 10 P sama dengan C. C kita berapa tadi? 0.4. 0.4. So, sama juga gayanya. P, macam mana nak dapat P ni? 10 buat tepi. 10 kuasa 0.4. 10 tendang Jadi 10 kuasa 0.4. Jawapannya berapa jawapan? 2.512. 2.512. Okey, bagus. 2.512. Okey. Ini jawapan untuk B1 Roman dan B2 Roman. Okey, soalan C dia kata anggarkan jumlah populasi bakteria itu selepas 5 jam. 5 jam. Okey, kalau awak tengok jadual asal kita balik yang ini, X ni untuk apa tadi? Bilangan jam. Bilangan jam. So sekarang dia kata 5 jam. Ada nombor 5 tak kat sini? Kat bawah ni. Sebab X ni ialah jam. Kita berdasarkan graf kita je. 5 awak kat mana? 2 kan? 2, 4, 6 kan? Kat sini 6 kan? So 5 awak kat sini kan? Betul Misha? Cuba baca awak punya ni, Pak CY. Sebab ni 5 jam di sini daripada graf kita. Baca kat sini. 0.90 0.90. Sekarang dia tanya jumlah populasi bakteria kan? Yang Pak CY lah kan? Kalau ikut kotak tu. Okey, tapi awak kena ingat bahawasanya yang awak baca 0.9 tadi di sini ialah apa benda ni? Log 10Y kan? Dia nak Y. Log 10Y adalah bersamaan dengan 0.9. Dia sekarang dia nak jawapan Y sebab dia nak populasi. So, macam mana nak dapatkan Y kita? 10 tu tendang ke? Yes, 10 tendang. Sama je macam tadi juga. 10 tendang 0.9 dapat berapa populasi dia? Berapa? 7.943. 7.943. Okey, sekarang ni awak semak jawapan belakang. Mana tahu takut kita buat kesalahan ke lah dulu nampak orang ramai. Berdiri. Betul cikgu. 6 ni nombor berapa? Okey, P
B jawapannya 2.512. Okey, betul. Q sama dengan 1.259. Okey, betul. Y sama dengan 7.943. Okey, semua jawapan betul lah. Okey, satu lagi hal. Lupa pula nak bagi tahu awak. Okey, penyuaian terbaik. Dia ada cakap dekat awak punya soalan yang pertama tu kan. Penyuaian terbaik, betul? Bila dia kata penyuaian terbaik, untuk soalan SPM tahun lepas, okey, cikgu nak bagi tahu awak kejap Okay. Untuk soalan SPM tahun lepas, dia punya graf kena 1 poin je. Biasanya soalan-soalan yang sebelum-sebelum ni, dia kalau penyuaian terbaik, kalau contoh kalau ada 1 poin dekat sini yang tak kena, contohlah garisan awak macam ni, yang macam Aisyah ni semua kena ni, tak masalah. Dia mesti ada pasangan dia juga. Mungkin ada yang bawah sini. Okey, macam itulah. Itu namanya penyuaian terbaik Penyuaian terbaik ni maksudnya kalau satu belah atas tak kena, mesti ada pasangan dia satu belah bawah tak kena. Kalau ada dua belah, contohnya kat sini ada lagi. Kalau ada dua belah atas yang tak kena, mesti ada dua juga belah bawah tak kena. Dia mesti seimbang. Ini namanya penyuaian terbaik. Ataupun semua kenalah macam ni. Ini memang terbaik lah ni. Semua kena. Tapi untuk SPM tahun lepas, cikgu nak bagi tahu awak, okey. Kebanyakan daripada tu keluar menangis sebabnya dia buat semua tak kena kecuali ada 1 poin je yang kena. Lain semua tak boleh nak kena. Gini. Tak ada masalah Tak ada masalah kalau semua tak kena pun sebab itu berdasarkan soalan yang tahun lepas lah. Sebab cikgu tak boleh tengok soalan. Tapi berdasarkan daripada kakak-kakak abang awak lah. Semua tak kena. Okey. Maksudnya kalau 3 ke atas tak kena, mesti ada 3 juga bawah tak kena. Dan dia cuma kena 1 poin je atas garisan tu. Tak ada masalah. Yang pentingnya mesti seimbang. Itu namanya penyuaian terbaik lah. Seimbang lah. Atas bawah. Boleh nampak ni? Seimbangnya macam mana? Ni gerah Amisya tadi semua kena ni, tak masalah. Okey. Yang ini dah settle. Kita pergi kepada soalan nombor 2 pula. Kita try buat soalan nombor 2. Okay, cikgu bagi masa awak 5 minit. Awak buat sendiri dulu. Buat di atas kertas graf juga. Macam ni, sama. Okay, buat sendiri dulu. Stop. Okey. Tabel apa yang kita nak bina kat atas kertas graf awak ni? Okey, tabel apa yang kita nak guna? Atas ni yang X ni nak tulis apa? XY. Kata plot Y melawan XY. Okey, XY ke atas Hati-hati. Jangan tulis Y ke atas. Nanti awak plot tu salah, terbalik. Okey. So, bawah nak tulis apa? Y. Y. Y tu tak ada masalah. Y tu kita ambil je nombor yang dia bagi dalam kotak yang tu kan. Ya, maksudnya Y kita kat sini ialah 20.60. Tulis balik je. 20.60. 18. So
13.25. Lagi 8.80. 6.00. Kemudian 1.40. Saya ingat dah tu. Betulkan dah. XY macam mana nak dapat XY? X tu darab dengan Y bawah dia. Table yang asal jangan awak ambil XY yang ni. Table yang asal maksudnya yang pertama tu 20.6 tu 0.485 darab dengan 20.6. Okey, tekan kalkulator, isikan dekat sini. Okay. Kemudian bina jadual dia. Berapa yang pertama kelas? $9.991. 9.99 lah. Okey, sebab ada 2 titik perpuluhannya ni bagi. Okey, yang kedua. Okey, awak sudahkan lah. Awak punya tu 2 minit. Dan buat terus graf dia. Cikgu nak Amisha punya graf juga. Nanti post. Nanti cikgu crop. Maksudnya 4 orang ni nak masuk. Mobile X ni siapa? Cari jual ni. Lain kot. Buat dah. Shironiko siapa Alif Lupa cikgu. Alif Shironiko. Sini ada. Okey, dah siap Anisha? Sekejap, yang Y tu nak guna skala berapa cikgu?
Y. Y awak 20 paling besar. Paling kecil 1.4. Skala 2. Skala 0.5 cukup tak? Kosong 0.5. 2 cm kan kotak tu? Ha. 0.5 kecil sangat kan Anisha? Tak muat lah cikgu. 0.5 tak muat. 0.5 tak muat juga 0.5. Kosong. Masalahnya buku awak tu dia tak bagi. Sebab itu cikgu suka ambil soalan SPM. Dia tak bagi skala tu. Kalau buat 1 cm baru muat yang ni ha. Satu gunalah satu. Buat skala 2 boleh cikgu? 2. Tapi kecil sangat tak? Kalau satu muat, buat satu. Boleh. Buat dua boleh. Buat jawapan belakang pun dia buat dua ni. Buat dua lah. Paksi Y tu awak buat dua. Paksi X tu awak buat 20. Skala 20. 2 cm kepada 20. Yang Y 1 cm kan cikgu kan? Yang Y? Y 1 cm ke 2? 2 lah, 2. Aku tak muat pula awak buat satu. Okay, dah belum? Belum cikgu, sekejap. Kita dah habis bab ini. Kalau awak dah buat yang kertas satu kita dah. Okey. Yang kertas dua kita dah habis. Yang untuk ni lah. Maksudnya bila awak dah boleh buat graf ni, awak dah boleh menjawab soalan. Soalan kertas dua ni 10 markah. Maksudnya awak dah boleh menjawab soalan SPM lah. Jadi bab ini dah tamat hari ni. Okay, hukum linear ni ini je yang sepatutnya yang awak tahu. Cara tekan kalkulator nak check jawapan macam mana. Cara nak plot graf macam mana.
Biasanya dia akan bagi ni. Dia bagi skala untuk awak. Mana graf ni? Lama. Sekejap, saya cari point dia. Cikgu ambil graf daripada jawapan awak lah. Allah, masuk dah. Storage full. Lama, tak siap lagi lah. Dah belum, Amisha? Sekejap, saya send. Okay.
Okey, kita tengok graf Amisha ni. Betul ke salah ke? Tak tahu lagi. Sekejap. Setakat situ je boleh besarkan. Okey, nampak graf Amisha? Alright. Dah. Nampak tak ni? Nampak. Okay, nampak. Tak nampak tadi senyap je semua orang. Okey, kita check dulu dia punya M dengan C ni betul tak? Guna kalkulator. Okey, buat macam tadi juga. Ada kalkulator tadi. Jangan pula. Okey, tekan mod 2 kali. Tekan red 2. Tekan lin 1. Kemudian masukkan koordinat yang pertama kita ialah berapa tu? 9.99 9.99, koma berapa yang kedua tu? 20.6 20.6. Tekan M+. Okey, kemudian masuk yang kedua pula, berapa Misha yang kedua tu XY? Cikgu tak nampak. 24 ke 21 tu? 28. 28, koma. Kemudian bawah dia berapa tu? 18. 18. M+. Shift 2. Tekan yang bulat. 1 sama dengan. Okey. Cikgu dapat A dia. Cikgu dapat. Cantik kat sini A nya cikgu dapat 22. Okey, 22. B nya awak dapat berapa? 2. Negatif 0.14. Negatif 0.144. Okey, negatif 0.144. Yang ni awak catat dulu kat tepi. Okey, maksudnya ini M awak kan? M pula. Ini awak punya C kan? Tadi macam soalan pertama tadi. A kita ialah C. B kita ialah M. Okey. 22. Betul ke potong dekat 22, Misha? Apa cikgu? Betul tak potong dekat 22? Betul. 22 Kena ke 22 tu? Sini berapa ni, Amisha? 20 20. Sini 22 Ni tak kena ni 22 ni. Awak kena betulkan sikit. Okey. Dia kalau kena 22, dia kena dekat sini. Dia straight gini. Straight gini sikit. Dia lari sikit tu. Okey. Betul kan? Orang lain pun sama. Betul kan? Dia potong dekat 22 ni. Sebab kita check kalkulator, potong dekat 22. So, potong dekat 22 lah. Letak balik kalkulator. Kalkulator pula. Letak balik pembaris dengan pensel awak tu. Potong betul-betul dekat T junction yang 22 tu. Kat situ. Kalau awak CP-CP tak boleh. Dia tak boleh kira 22. Okey, betul kan? Yang kita pertama betul kan? Kemudian kita tengok balik dia punya persamaan asal dia. Berapa dia bagi? Apa dia bagi? Nanti soalan ni. Dah. Bukan soalan apa tadi? 168. 168. Okey, persamaan asal yang dia kasih dekat kita ialah XY tolak YB sama dengan A. Okay. XY tolak YB sama dengan A. Kita plot tadi apa? Y melawan XY kan? So dekat sini kita nak tinggal Y je. Nak buat apa ni dengan ni? Sini ada Y, sini ada Y. Nak kena buat apa? Operasi apa? Faktor. Yes, kita kena buat operasi faktor bagus. So kita keluarkan Y dia. X kat dalam tinggal B sama dengan A. Okey, faktor. Bila dah faktor, yang ini transfer ke sini.
A per X tolak B. Kemudian dia nak yang ini paksinya ialah mana kita nak olah ni? Mana kita nak olah ni? Okey. Sorry. Tak payah faktor. Sebab kita dah ada XY tadi. XY kita dah ada di sini. So tak payah faktorkan dia. Alih sahaja. Maksudnya macam ni. Ini kan dah XY. Okay, ini kan dah XY. Sini kita nak XY. Yang X kita ni. So kita alihkan dia ke seberang sini lah. Maksudnya cikgu alihkan yang ni lah. Senang. Positifkan dia. Tapi yang ini cikgu tulis kat sebelah sini. Boleh Ini alih sini. Ini alih sini. So ini akan jadi X Y tolak A. Boleh? First type boleh? Boleh. Alright. Kemudian kita nak hilangkan B kita. Kita nak Y je. So bahagi B. XY bahagi B. Sini pun bahagi B. Okay. Kemudian Y sama dengan yang ini kita nak XY je. Y ni kita dah dapat. Ini Y. Sama. Okay. Ini akan jadi 1 per B lah. Kita asingkan dia. Supaya kita nampaklah dia punya susunan tu. Teratur lah. Susunan dia teratur yang macam ni. Y sama dengan MX tambah C. So ini M kita lah. Ini X kita. Dah sama dengan yang ni. Right. Okay, jadi M kita dekat sini. Okay, satu koordinat kita dah ada kat sini. Belum cari lagi M daripada graf ni. Kat sini tadi 22 kan? Jadi koordinat dekat sini akan jadi 0,22 betul? Cari lagi satu koordinat yang belah bawah. Jangan dekat sangat, jauh sikit. Belah bawah yang kena-kena betul T junction kita. Awak jangan ambil yang awak plot Takut awak buat ini tak seimbang. Jadi better awak ambil yang garisan yang betul-betul kena T junction. Kejap kita tengok gerak Amisha ni kat mana yang kena. Kena betul T. Kat sini kena tak Amisha? Yang belah bawah sini. Ada tak yang kena? Cuba baca satu. Cikgu tak nampak ni. Yang bawah sekali tu Bawah sekali ni kena betul-betul T T gini baca bawah ni. 150 kosong. 150 kosong 150 kosong. Okey, jadi M dia kita pun kira M 150 kosong 150. Okey. 022 22 kosong. Kirakan dapat berapa ni? Lagi dapat berapa? Negatif 0.147 Betul tak? Betul tak awak bagi ni dapat berapa? Betul. Negatif 0.147. Tapi jawapan kalkulator kita tadi negatif 0.144 kan? Okey, ini cuma panduan kita je. 0.14 tu dah betul dah. 7 ni tak sama pun dengan 4, tak ada masalah jangan pula awak pergi ambil jawapan ini. Terus tulis M sama dengan. Tak ada jalan pengiraan. Kena kira lah macam ni. Okey. Jadi start dengan jawapan awak lah. Jangan awak pergi ambil jawapan kalkulator pula. Ini cuma panduan awak saja. Okey. C kita ialah 22 kan? 22. Memang 22 pun kat sini. Okey. Jadi kita boleh kira lah sekarang.
cari nilai, dia mesti cari nilai A dengan cari nilai B kat sini. Jadi 1/B bersamaan dengan Negatif 0.147. adalah 1/B sama dengan negatif 0.147. Macam mana nak dapat nilai B? 1 kena bahagikan dengan negatif 0.147 lah kan? Dapat berapa? Berapa dapat? Negatif 6.802. 3. Negatif 6.8. 803. Okey, jawapan belakang ialah negatif 6.771. 771. So kalau kita bundar, dia tetap juga dapat negatif 6.803. Dia ada range Untuk yang ni tak ada masalah. Inilah betul dah ni jawapan awak ni. Sebab kita berdasarkan graf kita. Okey, untuk C. Okey, C kita yang ni kan. Ambil sekali simbol So negatif A per B kita ambil ni. B kita dekat sini ialah negatif 6.803 sama dengan C kita tadi. Berapa? 22 kan? Okey, darab. Negatif positif. Terus hilang negatif dia. So 22 darabkan dengan 6.803. Berapa dapat? 149.67. Positif ke negatif Betul ke kita dapat positif? Betul lah kan? Ini ialah tapi kenapa jawapan dia? Oh, betul. Kenapa kita dapat positif jawapan belakang ni negatif? Okey. Negatif A. Positif ke negatif? Positif sepatutnya jawapan belakang ni salah ni. Jawapan dia ialah 149.6 kan? Jadi jawapan kita kalau kita bundar pun kita tetap dapat 150. Okey. Kemudian soalan seterusnya dia tanya apa? Okey, tak ada masalah lah soalan seterusnya tu. Awak tak payah buat lah. Jadi, okey, kita pun dah tamat masa kita ni. Cikgu tak tahu sekarang awak masa apa. Sekejap cikgu stop sekejap. Alamak. Okey, kita dah tamat kelas kita untuk hari ni. Nak stop recording sekejap.